yang masyhur. Okey, baik, seterusnya kita bincang juga semalam berkaitan dengan hukum dan tempat kena baca isti'adah. Kita dah beritahu tempat nak baca secara kuat dan juga kita nak baca secara perlahan. Okey, baik. Sebenarnya saya tinggal satu topik. Sebelum masuk bab isti'adah, soalan yang kita perlu jawab, apa hukum kesalahan lahnul jali ataupun lahnul khafi? Apa hukum dia? Siapa tahu? Maksudnya apa hukum kalau seseorang itu dia buat kesalahan lahnul khafi? Adakah ada khilaf ataupun lahnul jali ini apa hukum dia lah? Mudah, apa hukum dia? Cepat. Saya tak ada mood nak tulis hari ni. Letih main dengan orang yang tak siap gundal. Senyum, tahu pun tak siap gundal. Okey, baik. Hukum lahnul jali, al-jali, hukum dia ijma', sepakat para ulama, hukum dia adalah haram. Dan tidak harus solat di belakang imam yang kita tahu dia memang tak kuasai bacaan Al-Quran. Maksudnya bila kita dengar dia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah dia pun dah ada kesalahan lahnul jali. Kalau lahnul khafi tak ada masalah lagi. Tapi kalau Al-Fatihah dia pun dia baca Maliki Yaumiddin salah baris contohnya, ataupun dia tertukar huruf yang jelas sangat yang kita belajar tu kan. Kalau imam tu buat kesalahan lahnul khafi jali, tak harus. Kita kalau boleh tak payah solat belakang dia. Tidak harus solat belakang imam jika imam itu buat lahnul khafi, dan hukum dia haram. Ulama sepakat lahnul khafi, siapa yang baca lahnul khafi sama ada sengaja ataupun tak sengaja, dia akan berdosa lah. Maksudnya tak boleh buat lahnul khafi ni. Jadi dia kena belajar. Dia kena belajar. Ini untuk lahnul jali. Untuk lahnul khafi, al-khafi, ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh ramai ulama qurra. Apa maksud qurra? Ulama yang pakar dalam bidang Al-Quran. Pendapat yang antara pendapat masyhur ataupun dikira pendapat yang kuat mengatakan kesalahan lahnul khafi pun tak boleh. Haram juga kalau kita buat. Dan cuma beza dia boleh solat di belakang imam yang ada kesalahan khafi. Dan solat, maksudnya solat dia sah lah. Solat dia sah kalau dia solat di belakang imam yang baca ada kesalahan lahnul khafi. Kita belajar semalam kan apa kesalahan lahnul khafi. Sini ada dua pendapat lah. Dari segi hukum dia pun haram juga. Satu lagi makruh. Dan sah solat. Ini antara perbincangan ulama apa hukum untuk dua kesalahan ini. Yang paling penting jangan buat kesalahan jali lah. Okey, tulis yang ni nak tulis. Seterusnya hari ini semalam kita bincang pasal isti'adah kan. Isti'adah kita dah tahu apa maksud dia, lafaz dia bagaimana. Lepas tu bila kita nak baca isti'adah secara perlahan ataupun waktu mana kita nak baca isti'adah dengan suara yang kuat. Okey, baik. Seterusnya hari ini kita masuk perbincangan cara baca isti'adah
dengan awal surah. Cara baca isti'adzah dengan awal surah. Awal surah biasa ada apa? Basmalah, kecuali At-Taubah. Kan? Kesemua surah dalam Al-Quran ni dia ada basmalah, ada bismillah, kecuali surah At-Taubah. Okey, tajuk dia cara ni dah siap kan? Sebenarnya awak tengok kawan nanti ni. Lambat sangat datang. Okey. Cara baca isti'adzah dengan awal surah. Okey, baik. Ini pun saya padam juga. Ini ni. Ada? Okey, baik. Ini penting untuk awak tahu ni, supaya bila awak nak baca Al-Quran nanti, awak tak memandai-mandai. Hentam je baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dah tahu ada maksudnya hukum dia sunat langsung kan. Jadi bila awal surah ni dia ada apa? Ada basmalah. Ada 4 cara baca. 4 cara baca yang dibenarkan. Boleh baca. Selain daripada 4 ni dilarang. Okey, pertama kita tulis dulu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita ada awal surah. Awal surah ni ikutlah. Nak ambil Al-Fatihah biasa sangat kita ambil surah Al-Ikhlas contohnya. Qul huwallahu ahad. Okey. Cara baca yang pertama, bila kita nak start baca Al-Quran, kita nak start daripada awal surah. Bagaimana kita nak baca? Kita nak baca sekaligus ke? Kita nak baca satu-satu ke? Ataupun ada tempat kita boleh berhenti. Okey, yang pertama adalah kita panggil sambung semua. Waslul jami'. Kalau istilah Arab dia sambung semua. Ataupun tulis qat'ul jami' dululah. Bukan berhenti pada semua. Berhenti semua. Apa maksud berhenti semua ni? Ni yang pertama. Maksud berhenti semua ni, okey, dengar saya baca lepas tu ikut . Ni cara baca yang pertama. Saya tulis ringkas ni. Kalau awak nak tulis panjang lagi boleh. Maksudnya berhenti pada setiap ayat ni. Okey, cara baca yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awak berhenti. Berhenti di sini maksudnya awak dah habis nafas. Awak tak guna nafas yang sama untuk sambung basmalah. Faham tak? Jadi awak berhenti A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awak nak baca basmalah ni dah nafas yang baru. Faham? Okey, contoh dia saya ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu maksud berhenti semua. Yang kedua, lawan kepada berhenti semua tadi, sambung semua. Sambung semua. Okey, ini untuk isti'adzah dengan awal surah sahaja. Surah Taubah nanti kita beritahu. Apa maksud sambung semua? Yang ni ikut saya baca, boleh kita perhati terus. Okey, stop tulis dulu. Lepas habis saya baca, awak ikut kita nak sambung ke semua 3 ni. Isti'adzah, basmalah dengan awal surah. Tak kisahlah surah apa. Saya ambil surah
Qul huwallah sebab mudah dan semua hafal kan. Okey. Baik, hafal sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau nak buat gini boleh, tak ada masalah. Ini bacaan yang dibenarkan. Yang pertama tadi apa? Kita berhenti pada semua tiga perkara ini. Di awal surah, awal ayat surah pun kita berhenti, basmalah kita berhenti, dan isti'adzah pun kita berhenti. Seterusnya yang ketiga, berhenti pada isti'adzah. Kita berhenti di sini. Kemudian bismillah dengan awal surah kita sambung. Dia tak habis itu. Awak berhenti pada isti'adzah. Basmalah. Basmalah ni bismillah tahu kan? Sambung dengan awal surah. Okey, baik, dengar saya baca, lepas ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk berhenti di sini awak berhenti betul-betul lah, bukan niat awak nak sambung terus. Seterusnya kita akan sambung bismillah, basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, baik. Faham mudah je ni. Dan yang ketiga, yang keempat sambung isti'adzah dengan basmalah. Bismillah, basmalah ni bismillah Kemudian baca awal surah. Okey, yang keempat ni dia beza yang ketiga tadi. Kalau ketiga tadi kita berhenti dekat isti'adzah. Cuma yang keempat ni dia berhenti di basmalah. Isti'adzah dengan basmalah dia sambung. Isti'adzah dengan basmalah dia sambung. Ya, betul. Waslul isti'adzah bi basmalah. Lepas tu dia mulakan dengan awal surah. Okey, baik. Saya pakai ni supaya lebih nampak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, baik, semua faham Jadi selain daripada ni tak boleh. Tak boleh awak nak gerak sini separuh ke sambung yang ni, tak boleh. Dia 4 cara tu sahaja. Untuk semua surah kecuali surah At-Taubah. Kecuali boleh nanti kita beritahu. Kecuali surah At-Taubah. Yang ni tak payah salin, awak salin yang ni je. Salin dan faham yang ni. Salin dan faham. Maksud berhenti semua itu apa, sambung semua itu apa. Tak salin. Kena salin. Ni paling penting. Ni tak payah tulis apa. Awak dah tahu kan isti'adzah apa.
Sambung semua ni maksudnya sambung isti'adzah, basmalah dan awal surah. 3 perkara. Sambung isti'adzah, basmalah, awal surah. Okey, yang ni saya padam. Okey, kita masih di tajuk isti'adzah. Tadi kita sebut ni dengan semua surah kecuali At-Taubah. Cara baca untuk surah At-Taubah, saya buat dengan warna hitam. Cara baca awal surah At-Taubah. Surah At-Taubah semua tahu kan, dia tak ada basmalah, tak ada bismillah di awal surah. Dan kita tak boleh baca bismillah di awal surah At-Taubah sebab dia memang tak ada. Jadi bagaimana kalau kita nak baca isti'adzah? Kita dibenarkan untuk baca isti'adzah. Kalau kita nak start baca Quran, tu kita buka Quran, kita nak baca surah At-Taubah terus. Maksudnya bukan kita baca surah sebelum dia, lepas tu kita sambung surah At-Taubah, ataupun kita baca surah lain, yang surah yang di hadapan, kita baca surah Qul Huwallahu apa semua, tiba-tiba kita nak baca surah At-Taubah. Yang tu cerita lain. Cerita sekarang ni bila kita nak mulakan bacaan kita dengan surah At-Taubah. Okey, baik, ada 2 cara sahaja. Yang pertama berhenti pada isti'adzah. Okey, saya tulislah awal surah. Apa? Oh. Padi. Tak boleh, Ustaz. Terbaca tak apalah. Ulang baca A'udzubillah balik. Lepas tu baca awal surah. Apa awal surah Taubah? Sebenarnya Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Panjang ayat dia sebenarnya. Biasa kalau belajar memang ayat ni sebab dia kena habiskan terus. Kalau tak makna dia boleh nak berhenti tapi kena ambil balik. Wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Minal musyrikin. Okey, ni. Okey, cara baca yang pertama berhenti isti'adzah terus sambung bara'ah. Okey, baik. Dengar saya baca, lepas tu ikut. Berhenti sini tak apa. Siapa tu? Okey, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Okey, baik. Ini wajah pertama, iaitu kita berhenti pada isti'adzah. Cara baca yang pertama. Awak mungkin cakap saya tak hafal lagi ataupun lambat lagi kan. Tapi mungkin awak nak baca nanti bulan Ramadan, nak khatam.
ataupun bulan Rejab ni pun awak ada plan nak baca khatam Al-Quran. Jadi bila masuk surah Taubah, kalau nak start daripada surah Taubah, pertama berhenti pada isti'adzah, yang kedua sambung. Yang ni kena faham panjang sikit lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ulang balik. Tak boleh berhenti. Sama tu. Bi bara. Okey, ulang. A'udzu minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ajna baca balik. Fokus. Kita sekarang ni di surah apa? Tak ada. Hujan eh? Pergi ambil. Siapa sila baju? Pergi ambil baju sendiri. Ini surah apa Juna? At-Taubah. Surah At-Taubah tak ada bismillahirrahmanirrahim. Apa? Awal surah. Okey, Ajuna baca saran cepat. Jangan tak ada bismillah ni. Jangan tambah, tak boleh tambah. Dosa. Okey, dah terbaik. Jadi kita faham bismillah. Tulis. Dah lah, baru bagi tahu. Tiba-tiba dah faham bismillah. Fokus. Lebat hujan, masya-Allah. Apa? Sebab dia tak ada bismillah awal surah ni. Dia tak ada bismillah di awal surah ni. Dia bismillah di surah lain semua ada. Dan bismillah ni dia menjadi syiar. Dia menjadi sebagai satu petanda itu adalah awal surah. Maksudnya bila apa? Ini awal surah tapi dia tak ada bismillah. Sebab kenapa tak ada bismillah, yang tu adalah ulama sebut hikmah dia kenapa apa semua. Yang tu kelas nanti. Nak beritahu semua benda tak habis nanti. Okey, baik dah. Dah habis ni. Faham Dia memang tak ada bismillah dan awak tak boleh tambah bismillah. Okey, baik. Ada satu perkara lagi yang berkaitan dengan isti'adzah ni. Dah salin yang ni. Yang ni dah siap semua? Dah. Okay, ni kaedah yang saya sebut bila awak nak start baca Al-Quran dan berada di awal surah. Okey. Contohlah awak nak start baca Al-Quran yang bukan awal surah. Macam contoh awak tengah hafal sekarang kan, tengah hafal tengah surah. Okey. Bagaimana cara baca dia? Adakah kita boleh buat macam ni juga? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus sambung dengan ayat yang kita hafal. Okey, baik. Ya. Dengan awal surah Taubah. Okey, ada satu perbincangan yang ulama sebut sekiranya ayat yang pertama ataupun perkataan yang pertama kita nak baca sama ada kita nak menghafal ataupun kita nak sambung bacaan kita, ayat pertama itu adalah kalimah Allah ataupun nama-nama Allah ataupun ada dhamir
ada kata ganti nama yang merujuk kepada Allah, maka ada cara baca dia. Okey, saya bagi contoh. Tak ada. Awak dah hafal juzuk 3 kan? Okey kan, muka surat kedua juzuk 3, ayat yang teratas dia selepas ayat kursi. Siapa ingat selepas ayat kursi apa ayat dia? Selepas la ikrah fiddin? La. Allahu waliyul ladzi. Ni muka surat ayat kursi, muka surat sebelah dia Allahu waliyul ladzi. Okey. Ulama sebut, bila ulama cerita pasal cara nak baca isti'adzah dengan awal surah tadi, bila kita nak baca Al-Quran, ayat yang pertama kita nak baca tu ada kalimah Allah ataupun nama-nama Allah. Contohnya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman awal surah. Bukan. Surah Taha juzuk 16. Bukan. Surah Taha juzuk 16 ayat ke-4 ke-5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat tauhid. 'Alal 'arsy istawa. Okey, saya bagi 3 contoh. Satu lagi, di perkataan pertama ayat tersebut dia ada kata ganti nama yang merujuk kepada Allah. Contohnya awal juzuk 25 dalam surah Al-Fussilat. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Sekejap, awal juzuk 25 ya? Betul dah rasa? Betul tak? Awal juzuk 25. Akil. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Awak lah. Tak ingat? Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamarat. Tak ingat. Tak buat gondal lah. Okey, ni 3 contoh ni ada lagi di Al-Quran. Pertama, kalau ayat pertama tu awak nak baca adalah ada kalimah Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Yang kedua, ada nama-nama Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa contohnya. Dan yang ketiga, dalam perkataan tersebut ada kata ganti nama yang merujuk kepada Allah. Ayat ni sebut ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi, kata ganti nama ni, dia kembali merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Dia merujuk kepada Allah. Okey, bila jadi gini, yang dilarang awak sambung terus isti'adzah dengan ayat ni. Itu dilarang. Dilarang sama sekali. Sebab apa? Sebab isti'adzah maksudnya kita memohon pertolongan daripada Allah, meminta perlindungan daripada Allah supaya dijauhkan daripada kejahatan syaitan. Tapi kita sambung dengan ayat yang ada nama Allah. Jadi bila orang dengar, seolah-olah kita juga meminta perlindungan daripada Allah supaya dijauhkan daripada syaitan dan juga Allah yang cerita pasal Allah. Faham tak? Iyadzan billah. Yang ni tak boleh buat gini. Ni dari segi ilmu tajwid haram hukum dia. Haram maksudnya dari segi ilmu tajwid tak boleh buat gitu. Kalau tak tahu tak apa. Tapi kalau dah tahu ni tak boleh. Jadi cara baca dia macam mana? Kalau ada 3 perkara ni, nama Allah, lafzul jalalah ataupun nama lain Allah, sifat-sifat Allah ataupun ada perkataan yang merujuk dhamir kepada Allah. Yang pertama, ada 3 cara baca dia. Berhenti pada a'udzubillah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini contoh yang pertama. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Apabila awak berhenti tu, orang akan faham. Maksudnya ayat yang awak baca isti'adzah ni, ayat yang awak minta perlindungan daripada Allah, dan ayat seterusnya dia tak ada kaitan dah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus baca. Yang dilarang awak sambung terus, tak boleh. Nanti dalam exam kalau ada soalan, bolehkah menyambung isti'adzah dengan ayat berikut? Contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ada awak boleh, memang kena denda, bukan setakat salah, kena denda. Sebab benda ni berkaitan dengan adab kita membaca Al-Quran, adab kita dengan Allah SWT. Yang pertama, berhenti pada isti'adzah. Yang ni pun kena teknik lah, waktu nak baca Al-Quran, nak baca untuk tadarus ke apa semua. Yang kedua, kita tambah bismillah, tapi kita berhenti pada isti'adzah.
berhenti pada isti'adzah sambung basmalah dengan ayat. Okey, baik, tulis ni. Ini banyak sikit kena ingat ni. Okey, contoh dia apa? Contoh dia kita ambil ayat ni lah, Ar-Rahman. Yang ni kalau boleh ikut saya. Ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Okey, baik. Maksudnya yang pertama tadi kita tak ada bismillah, kita tak tambah. Yang kedua kita tambah bismillah dan kita boleh sambung bismillah dengan apa? Dengan ayat yang ketiga-tiga contoh ayat ni lah. Ataupun mana-mana ayat lain lagi yang kita jumpa ayat pertama dia Allah. Ada kalimah Allah ataupun nama Allah ke? Oh, silap. Ni yang kedua. Yang ketiga, sambung isti'adzah, basmalah dan ayat. Maksudnya awak sambung terus. Contohnya ini juga lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Awak sambung semua. Okey, baik. Okey, ini yang berkaitan dengan isti'adzah. Okey. Ada satu soalan lagi, iaitu contoh kita tengah baca Al-Quran. Kita dah start baca Quran. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tiba-tiba kita terbatuk. Batuk. Ataupun kita bersin. Ataupun boleh jadi macam tadi kan, kita tengah baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba hujan, kita pun berlari pergi ambil pakaian. Adakah kita dituntut bila kita nak sambung balik bacaan, adakah kita dituntut untuk baca isti'adzah ataupun tidak? Yang ni pun ada 3 keadaan dia. Tapi kat mana nak tulis ni? Atas ni lah. Boleh saya tulis atas ni. Ke dah siap ayat ni? Dah siap ayat ni? Oh, ayat ni besar mata. Dia makan ruang. Tu tengah bersih. Jangan ngomong. Ni dah siap kan? Okey, mana tak siap lagi? Aiman siap tak? Okey, baik. Ulang baca isti'adzah. Ulang baca isti'adzah.
Yang ni dah siap Yang tepi ni. Bila dah berkaitan dengan surah At-Taubah. Okey. Bila kita dah start baca Quran, yang pertama, bila awak tengah baca Quran, awak start dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah contoh tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasal awak pun terfikir, apa maksud ahsanu amala ni? Buka Quran jap, tengok apa maksud dia. Ataupun ada kitab tafsir Ibnu Katsir kan. Tengok jap. Apa maksud ahsanu amala dalam tafsir Ibnu Katsir? Ataupun awak tengah baca dan awak dah habis satu muka surat, awak pun cakap, okey saya nak tengok tafsir kejap lah. Cerita satu muka surat ni dia cerita pasal apa? Awak memang niat. Okey, sekiranya kalau tengah baca tu awak berhenti kerana membaca yang berkaitan dengan Al-Quran. Contohnya macam tafsir lah. Dengan Al-Quran, ataupun awak berhenti, ataupun siapa-siapa tengah baca dengan saya pun tegur dia. Cakap ni salah ni gini. Bila tegur tu dia pun lama termenung tunggu. Dia tak ingat. Adakah dia nak sambung baca tu kena baca isti'adzah balik ataupun tidak? Jawapan dia tak perlu diulang. Yang pertama ni tak perlu diulang. Sekiranya awak berhenti kerana membaca perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti baca terjemahan, kan ada Quran yang terjemahan sekarang kan, seperti tafsir dan lain-lain lah terjemahan, ataupun berhenti untuk baiki bacaan ataupun membetulkan bacaan, tak perlu ulang. Okey, yang kedua, yang ni dah siap ni. Ni, yang hitam ni. Okey, siap dah. Yang hitam ni. Kerana membaca perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti tafsir. Ataupun sujud tilawah. Tambah sikit lagi, sujud tilawah. Baiki ni maksudnya termasuklah contoh awak tengah baca. Saya pun tegur, ni salah ni, cara baca sebenarnya gini sebab dia hukum gini-gini bertemu. Berhenti lama tu kan, tak perlulah nak ulang balik. Auzubillah, lepas tu sambung ayat seterusnya. Sujud sahwi pun termasuk dalam ni juga. Sujud sahwi, sujud tilawah. Apa sujud sahwi tiba-tiba pula? Tahu kan sujud tilawah yang ada dalam Quran? Ada tanda dia? Tak tahu? Ada, okey tak apa, nanti bila kawan. Surah Iqra ada. Okey, yang kedua, jika berhenti disebabkan perkara yang tidak diingini, seperti apa contoh perkara yang tidak diingini? Bersin ataupun batuk.
Tak, yang ni yang berlaku pada diri kita. Yang berlaku pada diri kita. Ya. Apa? Ni perkara. Okey, yang ni pun tak perlu ulang. Ni kan, tak perlu ulang. Okey, yang ketiga ni awak perlu ulang isti'azah. Bila awak kena perlu ulang, maksudnya bila awak dah baca isti'azah, baca basmalah, awak baca Quran, habis dah 2-3 muka surat, tiba-tiba awak berhenti disebabkan perkara yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran, ataupun perkara yang awak nak buat sesuatu. Contohnya ada orang telefon, awak nak angkat telefon. Ataupun contohnya tiba-tiba ada tetamu datang kat rumah. Takkan awak nak tunggu saya nak habis bacaan dulu. Tak, kita nak kena pergi cepat dan nak kita tengok apa semua kan. Awak boleh berhenti bacaan awak, berhentikan bacaan awak. Tapi bila habis buat perkataan tersebut, ataupun jawab salam. Jawab salam pun termasuk juga. Contoh tengah baca Quran kan. Orang bagi salam, jawab salam, boleh jawab salam, berhenti dulu pada ayat mana-mana ayat, jawab salam. Kemudian nak sambung balik tu kena baca Al-Fatihah. Kena baca isti'adzah. Jika berhenti apabila berlaku perkara yang tiada kaitan dengan Al-Quran. Seperti apa ni? Seperti angkat baju tadi ke, angkat tol ataupun baju, ataupun jawab salam. Maka kena ulang. Okey, jadi di sininya kesimpulan sebenarnya yang awak perlu faham adalah bila awak tengah baca Quran, kalau awak berhenti tu dengan kadar berhenti yang lama dan tak ada kaitan dengan Al-Quran, macam banyak contoh yang boleh beri, antaranya inilah selalu berlaku kan. Bila awak nak start balik tu, awak disunatkan untuk membaca isti'adzah. Ulang balik isti'adzah. Supaya apa? Sebab ulama sebut kenapa perlu baca isti'adzah? Sebab awak tengah baca Al-Quran kan, contoh. Tengah baca Quran, habis satu muka surat, tiba-tiba ada orang call. Awak pun cakap dengan dia, apa khabar, baik, aku ajak pergi makan, okey baik. Lepas habis call, awak pun sambung ayat Quran. Jadi di situ satunya tidak beradab lah. Yang kedua, boleh jadi juga kalau perkara itu berlaku, orang yang tak tahu Al-Quran ini apa, dia bukan ingat, dia ni baca Quran ke buat apa ni? Tambah pula kalau orang tu cakap Arab kan, kita pun ingat, dia baca Quran sambil pegang telefon. Padahal dia tengah cakap dengan orang kejap. Jadi itu antara sebab lah. Maksudnya kalau awak terhenti lama ataupun awak tertidur, ramai tertidur kan kelas Quran. Nasihat salih. Tertidur kan? Ramai tertidur biasa pagi. Jadi dah bila kena dapat pemadam ataupun dapat rotan ke, kan, kena start baca balik. Baca a'udzubillah saja dan terus sambung. Ya. Tak baca apa-apa? Kalau dari segi boleh tu boleh. Tapi ulama sebut kita tidak melunaskan hak Al-Quran itu. Hak Al-Quran apa? Kita kena baca dengan beradab. Nak baca Al-Quran kena baca isti'adzah. Walaupun hukum dia sunat. Kena baca basmalah. Apa?
Kalau terlupa tak apa, tak ada masalah. Oh, cuma kalau terlupa, contoh dah start baca kan, dah baca panjang awak baca bismillah. Lepas tu baru ingat tak baca isti'adzah. Tak perlu, awak boleh teruskan saja. Ya. Mana? Ni, seperti angkat call ataupun angkat baju, angkat telefon orang call. Kena baca balik. Bila mudah nak fahamnya, bila awak tengah baca Quran, awak berhenti dengan tempoh yang lama, ikutlah awak buat apa buat. Tempoh yang lama, awak bercakap ke, awak pergi minum air ke apa semua, nak sambung balik baca Al-Quran, start balik a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Pergi menaik kawi tepi tu ke, kan, ataupun pergi tandas tu memang kenal lah sebab dah ambil ni semua kan. Dah salin semua? Dah siap? Cepat-cepat. Bawa 2 minit. Siapa dah ni? Ini tadi. Oh. Okey, kita nak masuk bahagian basmalah sikit. Sebentar habis. Al-basmalah. Al-basmalah. Okey, apa maksud basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Untuk basmalah Bismillahirrahmanirrahim ni ada beberapa isu ataupun masalah yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ulama sepakat yang Bismillahirrahmanirrahim ni adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalam surah, siapa tahu? Bukan. Surah Al-Fatihah ulama khilaf. Bismillahirrahmanirrahim, ulama sepakat bahawa dia adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Naml. Cerita pasal semut.
dalam kisah surah Nabi Sulaiman kan. Ayat tersebut apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah ya betul, dalam surah An-Naml. Ya. Okey, jadi ini yang pertama. Ini yang kedua adalah. Ini yang pertama, basmalah itu apa? Basmalah adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ulama sepakat yang dia ni ayat, salah satu ayat dalam surah An-Naml. Ayat dia sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka kalau nak tengok. Surah An-Naml. An-Naml juzuk apa? An-Naml bukan. Kan? An-Naml. Cuba tengok An-Naml juzuk apa? An-Naml tak silap saya selepas Syu'ara. Tak, juzuk 19. Awak sebut 19? Saya tak dengar. Okey, isu yang kedua, isu yang ketiga, ulama sepakat dalam mengatakan ulama ada khilaf pada adakah Bismillahirrahmanirrahim ni termasuk dalam ayat surah Al-Fatihah ataupun tidak. Faham? Ulama sepakat yang surah Al-Fatihah ni ada berapa ayat? 7 ayat. Betul tak? Cuba kira, ke lebih? Surah Al-Fatihah, sebab kita ingat dah surah Al-Fatihah apa? Ada berapa ayat surah Al-Fatihah? 7. Ulama sepakat surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Tapi ulama berbeza pendapat, adakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak? Okey, jadi persoalannya, kalau ulama yang kira Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Fatihah, cukuplah 7. Tapi kalau ulama yang tak kira Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, dia akan jadi 6 lah, betul tak? Tapi macam mana tadi kita sebut ulama sepakat yang Al-Fatihah ini 7 ayat. Faham tak? Faham tak soalan saya? Jumpa surah tu. Juzuk apa? 19. Itulah 19, akhir 19. Apa? Nombor 2 mana? Ni. Oh, nombor 2 ni Bismillahirrahmanirrahim ni ayat dalam Al-Quran. Ulama sepakat. Ayat surah An-Naml. Yang nombor 3, ulama khilaf. Sekarang ni ulama sepakat. Semua ulama sebut yang surah Fatihah ni ada 7 ayat. Tapi dalam semua ulama ni yang sepakat Al-Fatihah ada 7 ayat, mereka berbeza pendapat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, golongan pertama ulama sebut Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim ni ayat dalam Fatihah, kita kira cukuplah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup 7. Jadi pendapat ulama yang kedua, surah Al-Fatihah ayat dia bermula pada Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, Maliki yaumiddin. Yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia ulama lain sebut ini adalah satu ayat. Ini adalah ayat yang ke-6. Ayat ke-7 dia apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak tak? Situ khilaf ulama. Yang tu tak masuk dalam exam pun. Khilaf pada Al-Fatihah, pada ayat. Tapi kita mengikut bacaan kita yang kita belajar di Malaysia ataupun mazhab kita, bismillah ini termasuk dalam surah Al-Fatihah. Khilaf pada lafaz al-basmalah. Okey, kalau dekat isti'adzah tadi ada pengecualian bila kita nak baca jika ayat itu bermula tentang cerita tentang Allah, cerita ataupun nama Allah. Untuk basmalah pun ada juga. Tapi dia bukan cerita pasal nama Allah. Dia cerita pasal syaitan. Maksudnya kalau nak baca bismillah,
sekiranya selepas bismillah itu ayat yang kita nak baca berkaitan dengan syaitan ataupun cerita yang berkaitan ataupun sebut nama syaitan ke, kita tak boleh buat macam apa ni, macam isti'adah tadi. Kita tak boleh nak sambung isti'adah dengan ayat yang ada nama Allah, tak boleh. Begitu juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tak boleh nak sambung dengan ayat yang ada sebut kalimah syaitan. Contohnya juzuk 3. Siapa dah hafal juzuk 3 sini? Muka surat yang keempat, bawah sekali tu, yang ada kalimah syaitan di awal ayat. Apa ayat dia? Ahsan. Syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Oh, masya-Allah. Okey, jadi ayat itu permulaan dia ada kalimah syaitan dan memang dia cerita pasal syaitan pun. Jadi kalau awak nak baca, awak tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca bismillah tapi tak boleh sambung. Contoh awak Bismillahirrahmanirrahim, syaitanu ya'idukum, tak boleh. Memang maksud jadi terus. Kalau orang dengar pun, kau baca apa ni? Terkejut. Tak boleh. Cara dia pun sama macam isti'adzah, yang tu kita tulis nantilah. Cuma yang penting untuk hari ni awak faham ni dulu. Basmalah itu bismillah. Ulama sepakat termasuk dalam dia adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, dan ulama khilaf untuk surah Al-Fatihah. Gapo? Sujud tilawah. Kenapa? Satu ini. Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Esok kita sambung pasal basmalah. Ada beberapa isu lagi basmalah yang berkaitan dengan di antara surah dan juga yang kita sebut tadi. Okey, baik, ada soalan? Tak ada lah. Habis kelas dah, habis waktu dah. Tanya lepas ni, habislah. Okey, baik, kita tutup majlis kita dulu kan. Bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.